Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah في هذا اليوم نتعلم عن اتساع نطاق التعليم. Bidang pendidikan. Jadi kita akan lihat bagaimana bidang pendidikan ini memberi kesan terhadap sastra di Mesir, khususnya sastra Arab. Baik, dibahagikan tajuk ini kepada 3 garis masa. Yang pertama, Qubayla Qarni Tasi' Ashar, menghampiri kurun ke-19. Tak masuk lagi kurun ke-19, Qubayla Qarni Tasi' Ashar. Dan yang kedua, Al-Qarni Tasi' Ashar, kurun ke-19. Kurun ke-19 iaitu zaman Muhammad Ali dan zaman Ismail. Dan yang terakhir ialah kurun ke-20. Baik, awalan Qubayla Qarni Tasi' Ashar, menghampiri kurun ke-19. Cerita dia tak masuk lagi kurun ke-19, hampir-hampir kurun ke-19. Bagaimana ta'lim, bagaimana pembelajaran di Mesir ketika itu. Okey, ketika itu pembelajaran hanyalah tertumpu kepada ta'allumil Quran, pengajian Al-Quran, dan juga menghafaz matan-matan ilmiah, iaitu kitab-kitab ilmiah. Di samping itu juga kita lihat Al-Azhar, Universiti di Mesir, mula memancarkan cahaya ilmu, tetapi cahaya yang masih suram. Dengan ini kesimpulannya, pada ketika mana menghampiri kurun ke-19, tidak berlaku kebangkitan ilmu dan juga tidak berlaku kebangkitan sastra. Thaniyan Al-Qarni Tasi' Ashar, kurun ke-19. Pada kurun ke-19 dibahagikan pula kepada zaman Muhammad Ali dan juga zaman Ismail. Pada zaman Muhammad Ali, beliau mula menubuhkan sekolah-sekolah, madrasah, jamak madaris, mula menubuhkan sekolah-sekolah. Bermula dengan sekolah dalam bidang ketenteraan, al-askariyah, kemudian dalam bidang perubatan, okey, ketenteraan dan perubatan. Jika dilihat pembelajaran ini, ketenteraan, perubatan, ini merupakan satu pembelajaran yang tidak berbentuk sastra, ianya bersifat pembelajaran ilmiah, tetapi ia memberi asar, kesan kepada sastra. Disebabkan yang pertama, al-ittisal bil-thaqafatil gharbiyah an tariq al-asatizah, hubungan dengan pengetahuan asing, budaya asing, melalui guru-guru yang dilantik oleh Muhammad Ali. Okey, guru-guru yang dilantik oleh Muhammad Ali ini mengajar pelajar-pelajar Mesir. Mereka mempunyai pengetahuan luar. Jadi pengetahuan luar ini dikembangkan, disampaikan kepada pelajar-pelajar di sekolah. Dan juga antariqul kutub allati turjimat, melalui buku-buku yang telah diterjemahkan. Okey, buku-buku asing diterjemahkan. Jadi pelajar dapatlah budaya asing ataupun pengetahuan asing. Dan yang kedua, tatwi' al-lughat al-arabiyyah, mengadaptasi bahasa Arab dalam menterjemah buku-buku ilmiah ke bahasa Arab. Contohnya buku perubatan. Buku perubatan ini daripada bahasa Perancis ditukarkan kepada bahasa Arab. Jadi bila mana berlakunya proses penterjemahan, aktiviti penterjemahan, maka ia memberi kesan kepada kebangkitan sastra. Okey, kita simpulkan bahawa 2 faktor ini, iaitu melalui guru-guru yang telah dilantik oleh Muhammad Ali, dan yang kedua melalui adaptasi bahasa Arab untuk menterjemah buku-buku. Okey, baik. Seterusnya zaman Ismail. Okey, masih lagi di dalam masa kurun ke-19. Okey, kurun ke-19 zaman Muhammad Ali dan zaman Ismail. Okey, kena faham selepas Muhammad Ali memerintah, Abbas dan Said terlebih dahulu memerintah Mesir, barulah Ismail. Jadi Ali, Abbas, Said dan kemudiannya Ismail memerintah Mesir. Dan Ismail memerintah Mesir pada tahun 1863. Sebelum tu zaman Abbas dan Said. Apa yang berlaku ketika mana zaman Abbas dan Said memerintah Mesir ialah mereka satu zaman kemerosotan. Mereka telah menghentikan penghantaran
menghentikan penghantaran pelajar ke luar negara yang mana dilaksanakan zaman Muhammad Ali. Jadi bila sampai zaman Abbas dan Said, mereka hentikan. Tidak lagi berlaku penghantaran pelajar ke luar negara. Dan juga Abbas dan Said telah menutup sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah tinggi Al-Aliyah yang telah ditubuhkan oleh Muhammad Ali. Malah Said juga, pemerintah Said juga telah menutup peranan Dewan Madaris, orang kata satu badan di bawah Kementerian Pelajaran. Macam kalau kat Malaysia ni kita ada JPN, PPD, di mana JPN dan PPD ini memantau proses pembelajaran di Malaysia. Begitu juga di Mesir dinamakan sebagai Dewan Madaris. Tidak lagi berfungsi ketika mana zaman Said. Jadi bila sampai kepada pelantikan pemerintah Ismail, bila Ismail memerintah Mesir, apa yang berlaku, tidak ada sekolah, melainkan hanya satu sekolah sahaja, iaitu sekolah rendah. Tinggal satu saja sekolah rendah. Jadi peranan Ismail ketika itu nak mengembalikan pemurnian, mengembalikan proses pendidikan di Mesir. Dia tak mahu sekali lagi Mesir ketika itu berada di belakang. Nak kembalikan kegemilangan Mesir dengan ilmu. Jadi apa yang Ismail buat adalah yang pertamanya memulakan semula penghantaran pelajar ke luar negara yang telah dihentikan. Jadi penghantaran pelajar yang pertama ketika zaman Ismail ialah mencapai 172 orang pelajar. Okey, dan seterusnya mula dikembalikan sekolah-sekolah tinggi dalam bidang kejuruteraan dan perubatan yang telah ditubuhkan oleh Muhammad Ali. Jadi dikembalikan, diproses semula ataupun dikatakan sebagai dijalankan semula. Dan cuma Ismail menambah sekolah yang baru, iaitu sekolah dalam bidang al-huquq, undang-undang. Dinamakan sekolah ini sebagai Sekolah Al-Idarah Wal-Alsan. Al-Idarah Wal-Alsan. Dan ditubuhkan satu sekolah Darul Ulum. Nama dia Darul Ulum, yang mana sekolah ini dibuka oleh Ali Mubarak, iaitu Menteri Pelajaran di Mesir pada tahun 1871. Dan antara lainnya, Ismail juga telah menubuhkan satu sekolah khas untuk banat, untuk perempuan. Okey, nama dia Madrasah As-Suyufiyah pada tahun 1873. Okey, kalau dekat Malaysia kita ada Ma'had Lil Banat kat Kelantan tu, sekolah untuk perempuan saja. Okey, jadi di Mesir nama dia As-Suyufiyah. Dan ditubuhkan sekolah-sekolah dalam bidang perindustrian As-Sunaiyah, antaranya sekolah Al-Muhasabah, iaitu dalam bidang akaun, ziraah, pertanian, al-umyan wal-bukm, buta dan bisu. Dan juga ditambah sekolah-sekolah rendah. Okey, sekolah-sekolah rendah kalau pada mulanya hanya satu, dan pada zaman Ismail ditambah sekolah itu sehingga mencapai 40 buah. Okey, 40 buah sekolah. Dan juga Ismail telah menubuhkan sekolah-sekolah Madaris Sanawiyah, sekolah-sekolah menengah, antaranya sekolah Madrasah Ra'suddin, Madrasah Khudawiyah. Okey, dua sekolah ini adalah sekolah menengah. Dan dikembalikan fungsi Dewan Madaris. Okey, fungsi Dewan Madaris di mana untuk menyelia proses pembelajaran ataupun proses pendidikan di Mesir. Wa akhiran al-qarn al-ashrin, kurun ke-20. Pada ketika ini berlakunya ihtilal Injlisi, penjajahan Inggeris. Dalam tempoh yang agak lama, tetapi ia tidak memberi kesan kepada rakyat Mesir. Kehendak mereka untuk mencari ilmu tidak pernah berkurang. Okey, kita lihat Sa'ad Zaghlul dan Mustafa Kamil. Sa'ad Zaghlul, Mustafa Kamil iaitu ahli politik Mesir. Mereka menyuarakan supaya ditubuhkan satu universiti Jamiah Ahliyah, satu universiti swasta. Jadi apa yang berlaku, rakyat Mesir menyahut seruan tersebut dan mereka mengumpulkan dana bagi menubuhkan universiti swasta, dan alhamdulillah berjaya ditubuhkan, berjaya dibuka. Dan universiti ini mengajar tarikh, sejarah, falsafah dan juga adab. Apa kesannya? Kesan pendidikan di Mesir,
kesannya ialah berlaku peralihan bentuk pemikiran. Okey, peralihan bentuk pemikiran yang lebih terbuka, yang lebih meluas, kerana universiti ditubuhkan adalah untuk mengajar ilmu dan juga sastra dan berusaha untuk mencapai satu ketamadunan, nak membangunkan lagi Mesir ke arah ketamadunan dan kemajuan. Dengan itu, kita katakan sebagai berjayalah Mesir membentuk pemikiran rakyat-rakyat yang ke hadapan.